Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam slot mingguan Follow Me Dr. Har di TV Ikram dengan kerjasama Akademi Dr. Har, dan alhamdulillah kita berada pada episod yang ke-64 ya. Selepas 1 bulan ni kita punya tema adalah pembelajaran sepanjang hayat. Dan sebagaimana biasa ya, bila kita pada minggu yang terakhir pada bulan tersebut ya, Dr. Har akan menjemput seorang tetamu undangan ya untuk bersama dengan kita membincangkan. Kali ini tajuknya adalah dari rahim hingga ke liang lahat ya, dan Dr. Har rasa sangat bersyukur pada Allah ya, sangat berbesar hati kerana kita dapat menjemput orang yang jauh ya tapi sentiasa dekat di hati kita, iaitu Al-Fadhil Ustaz Hasrizal Jamil yang merupakan pengarah pendidikan Yayasan Pendidikan Khalifah ya. Apa khabar Ustaz Rizal? Baik, alhamdulillah. Terima kasih doktor mengajak saya. Ramai yang rindu ni sebabnya macam kita tahulah Ustaz Rizal ni ya, dari sudut fizikalnya 7 jam jauhnya dari kita kan. Ya, apa orang kata zon masa tu di Ireland ni di mana Ustaz? Di Dublin. Saya di Nice, di luar Dublin sedikit lah, lebih kurang dalam 40 kilometer, tapi dekat dengan Dublin tu. Mana bandarnya tu Dublin lah kalau pekan besarnya tu. Bandar Nice. Nice Jarang lah ke Dublin, semuanya ada dekat sini kan. Okey. Kalau macam KL tu sebagai Dublin, yang Nice ni kiranya apa? Bangilah ya? Macam rumah kami jugalah di Bandar Seri Putra. Okey. Lepas Bangi tu kan. Baik, alhamdulillah. Okey. Saya sampai jugalah ke Dublin tu kan, pernah sekali sampai ke situ. Dan saya siapa yang outstanding tu adalah, kalau kita daripada London pergi ke Dublin tu obviously easy lah kan ya, kat situ lebih laid back lagi ya, dan mungkin tempat yang eloklah juga kita ziarahi. Satu hari nanti lah insyaAllah Ustaz Rizal kita sampai ya. Ya, menanti. Dan rasanya macam yang Dr. cakapkan tadi, mungkin kita sangat menanti-nanti input daripada Al-Fadhil Ustaz untuk bincangkan tentang pembelajaran sepanjang hayat ni, dari konteks dari rahim hingga ke liang lahat gitu. Kalau misalnya sebagai doktor ONG ni, bila kita buat ultrasound kan, bila kita mula melihat perkembangan janin di dalam rahim ibu tu, kita tahu yang paling awal tu adalah pembesaran otaknya tu ya, dari sudut pertumbuhan otak. Kalau janin manusia ni dalam 16 minggu begitu, kepalanya dia punya ukur lilit jauh lebih besar daripada ukur lilit perut dia. Dan selepas 20 minggu baru kita nampak yang perut tu makin besar lagi, kerana masa tu organ hati tu dah mula membesar ya. Tetapi ketika tu otak masih lagi juga berkembang, dan dibandingkan dengan janin yang lain seperti janin katalah kuda ke ya, dia memang daripada 14 minggu tu pun dia dah nampak kepala tu kecil lagi daripada the whole body ya, dan tak pernah ada lah ni di dalam konteks haiwan mamalia kejadian yang macam manusia ni. Jadi sebab tu ya, kita bercakap tentang pembelajaran sepanjang hayat yang mana organ utama tu adalah otak tu ya. Jadi itu yang Dr. rasakan memang sangat tepat lah ya, bahawa proses pembelajaran itu bermula dari rahim hingga ke liang lahat ya. Jadi sebagai pembuka kata ni lah ya Ustaz Azizal, bila Ustaz diberikan tajuk tu ya, dengan latar belakang Al-Fadhil Ustaz sendiri ya, melihat kepada dalil nakli dan dalil aklinya. So bagaimana agaknya Ustaz mengupas konteks pembelajaran sepanjang hayat dari rahim hingga ke liang lahat ni? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Terima kasih Dr. Ha dan tim di balik tabir yang mengajak saya daripada jauh ni. Bila terima jemputan sekali-sekala macam ni, terasa lebih berguna lah diri ni kan. Bila diberi peluang kan untuk berkongsi serba sedikit. Pembelajaran sepanjang hayat ni, mungkin yang pertamanya saya suka mengenang perjalanan arwah ibu saya, sebab dia seorang cikgu tapi pengajian awal
umur 45, 46 tu dah pencin sebab dah 30, hampir 30 tahun dah mengajar, sebab dia mengajar semenjak umur 16 tahun. Okey. Dan oleh kerana saya ni bersekolah asrama daripada tingkatan 1, lepas tu sambung belajar ke luar negara. Jadi sikit sangat masa yang bersama dengan mak. Tapi Mhm. antara cara saya mengekalkan hubungan dengan mak tu ialah saya memenuhi benda yang arwah mak suka, iaitu dia ni suka Mmm. baca. Sebab Mmm. ayah dah meninggal lebih awal, Oh. kawan-kawan sakit lutut, payah nak datang menyembang, jadi dia berseorangan kat rumah. Bila Mhm. saya menulis di majalah-majalah semua, naskah percuma yang diberikan kepada kolumnis tu, saya alamatkan ke rumah. Jadi mak Mmm. membaca dan itu adalah cara dia mencegah diri daripada jadi nyanyuk. Kerana Mhm. membaca tu sampailah saya rasa beberapa tahun terakhir sebelum arwah mak meninggal tu, dia barulah dia macam give up membaca. Dia dah letih dah, mungkin mata dia tak berapa Mmm. nampak sangat kan. Jadi Mhm. itu antara yang saya suka fikirkan sebagai, nak kata sampai model ke tu tidaklah sepenuhnya, tetapi contoh yang saya Ya. akan selalu ingat kan, perkara yang Mhm. baik. Baik, berbalik kepada kita katakan perjalanan menuntut ilmu sepanjang hayat ini, kalau dari segi dalil-dalil yang masyarakat mungkin biasa kenal, um, unfortunately malangnya dari segi status dalil-dalil tu, uh, Mhm. kalaulah ianya di dalam kategori hadis, dia tidak orang kata sahih untuk dipegang sebagai rujukan kan, macam tuntutlah ilmu hingga ke Dari Cina, Cina. ataupun malah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dari buaian hingga ke liang lahat, itu pun Syekh Yusuf Al-Qaradawi memetikkannya sebagai kata-kata hikmah yang masyhur Mhm. dirujuk oleh ilmuwan kita. Mhm. Tapi pembelajaran sepanjang hayat ini sudah pun bermula seawal penciptaan manusia. Kerana Mhm. kalau kita lihat balik kepada perutusan Rasul yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. walaupun matlamat Allah mengutuskan para rasul adalah untuk manusia itu menyembahnya, beribadah kepadanya, tetapi ayat yang pertama tidak bercakap tentang matlamat. Malah Mmm. Allah tidak memperkenalkan pun dirinya sebagai Allah, Tuhan yang Mmm. kena sembah. Tetapi ayat yang pertama, iaitu ayat Iqra, itu bercakap tentang prosesnya, Proses. iaitu membaca. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disapa buat pertama kali oleh wahyu yang pertama Allah SWT dalam komunikasi Allah dengan baginda, Allah memerintahkan kepada baginda SAW di dalam sepotong ayat yang di dalam pengalaman kecil saya ketika berada di Finland, bila saya membincangkan ayat ini dengan rakan-rakan non-Muslim, mereka melihat betapa besarnya kedudukan belajar itu di dalam agama kita, sehingga seolah-olah Mmm. Islam ni tak ada kalau tak belajar. Maksud dia macam tu. Mmm. Kerana Allah memerintahkan kepada Nabi SAW dengan perintah Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Jadi membaca itu dalam istilah bahasa Arab yang klasik, dia bukan semestinya sekadar bermaksud membaca apa yang ditulis. Tetapi perkataan qara'a itu dari segi bahasanya bermaksud tatabbu' al-ma'ani. Maksud dia apa-apa proses yang kita lakukan secara berperingkat untuk membina makna. Jadi Mmm. perkara tersebut Okey. juga boleh terjadi bila kita mendengar apa yang orang bacakan kepada kita dan kita mengulang baca, itu Mhm. juga masuk dalam qiraah. Jadi tak timbul Mhm. isu Nabi SAW boleh membaca tulisan ke tidak ke, itu tidak penting, kerana Iqra Mmm. tidak berhajatkan kepada kemahiran membaca apa yang ditulis, kerana itu hanya Okey. satu daripada makna kecil kepada qiraah dalam bahasa Arab kan. Mmm. Kemudian perintah membaca itu juga Allah menggabungkannya dengan satu tujuan yang besar.
garis panduannya, bacalah dengan nama Tuhan. Ketika itu Allah tidak kata iqra bismillah, ya, bacalah dengan nama Allah. Tidak, Allah kata bacalah dengan nama Tuhan kamu. Jadi kalau rakan-rakan saya yang non-Muslim di Finland tu, ketika kami berbual tu, saya kongsikanlah, saya kata bila Tuhan memerintahkan agar kita membaca dengan nama Tuhan, mungkin pertanyaan yang timbul ialah, ini perintah ni nak suruh kita sembah Tuhan yang mana ni? Tuhan Arab ke? Tuhan Yahudi ke? Ada, sebab kalau awal-awal sudah begitu sifatnya, dia sudah berbaur indoktrinasi kerana dia sudah untuk menjadikan kita sebahagian daripada komuniti tertentu kan. Tapi Allah Ta'ala dalam ayat tu kata, bacalah dengan nama Tuhan, tapi bukan Tuhan Arab, bukan Tuhan Melayu, bukan Tuhan Yahudi, Kristian, tapi Tuhan kamu sendiri. Ia ada berkenaan dengan kamu dan Tuhan kamu. Jadi tak ada membabitkan lagi tentang soal structured religion, institutionalized religion yang dah sedia ada ke apa, belum masuk lagi. Dan orang tu tanya, Tuhan aku, tapi aku ni tak percaya sangat kepada Tuhan ke apa ke. Jadi menyambung lagi dengan satu lagi bahagian, bacalah dengan nama Tuhanmu. Tuhan yang mana? Iaitulah Tuhan yang menciptakan. Jadi kamu tanya balik diri kamu, adakah kamu itu dicipta? Jika kamu dicipta, ada penciptanya. Dan kalau kamu terima kamu itu ada penciptanya, itulah Tuhan yang dimaksudkan. Jadi proses ini adalah proses untuk kamu menyambung, membina hubungan di antara kamu dengan pencipta kamu sendiri. Jadi ini adalah satu ayat yang sangat bersih daripada sebarang bentuk indoktrinasi ataupun cuba untuk mengecilkan kepercayaan seseorang kepada aliran tertentu, kerana dia adalah satu urusan yang sangat eksklusif antara seseorang itu dengan hakikat dirinya dan seluruh alam ini. Jadi itu adalah satu sisi besar di sebalik perintah Iqra yang menunjukkan bagaimana tak kiralah apa sekalipun yang kita hendak capai dalam hidup ini, termasuklah dalam soal menyembah Allah, kita tidak boleh mengecilkan perhatian kita kepada prosesnya, iaitu membaca, belajar. Sebab itulah dalam ayat yang lain juga Allah SWT menyebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Be in the state of having the knowledge. Beradalah kamu dalam keadaan kamu itu ada ilmu bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Jadi nak mencapai la ilaha illallah sebagai kemuncak agama itu pun asasnya masih sama, iaitu beradalah kamu dalam keadaan kamu itu ada ilmu. Jadi Islam ini bukan agama indoktrinasi, bukan agama yang secara membuta tuli kita ikut. Bahkan sedikit lanjutan daripada yang disebut tadi juga, ada satu lagi ayat lain yang saya fikir sangat signifikan kepada bila kita berbincang tentang pembelajaran sepanjang hayat ni, iaitu apabila Allah mengisytiharkan Adam AS itu sebagai khalifah dalam Baqarah ayat 30 kan, mana Allah SWT memaklumkan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku jadikan di atas muka bumi ini Adam itu sebagai seorang khalifah. Jadi apabila Allah membuat penyataan berikut bahawa Adam adalah khalifah di atas muka bumi, ia mengundang pertanyaan daripada malaikat yang agak untuk kita fikirkan. Apabila malaikat bertanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, kenapa engkau jadikan khalifah di atas muka bumi itu daripada makhluk ini yang, saya tambah dalam kurungan, berisiko melakukan kerosakan dan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami pula para malaikat adalah makhluk yang sentiasa bertasbih, memujimu, menyucikanmu, mengagungkanmu. Jadi kalau kita letakkan dalam ayat yang mudahlah, kalau kita ada dua calon untuk memenuhi satu tugasan, calon pertama
akan buat exactly macam disuruh. Calon kedua mungkin buat, mungkin tak buat, bahkan mungkin buat kerosakan. Siapa yang kita Yalah. akan pilih kan? Pastilah kita akan pilih calon yang pertama kan, kerana Ya. mission accomplished Ya. kalau calon pertama dipilih, sebab dia akan buat seperti yang disuruh. Betul. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menjawab dengan berkata, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Jadi saya nak sentuh sedikit di situ. Allah tidak menafikan risiko Adam dan keturunan-keturunannya melakukan kerosakan dan menumpahkan darah. Allah tidak ada menafikannya. Tetapi Allah mengalihkan perhatian pertanyaan itu kepada satu aspek lain. Adam yang malaikat tak nampak di masa itu, dialah ayat-ayat yang berikutnya. Apabila Allah mengajar, Ya. Adam belajar, Ya. dan apabila Allah mengajar Adam belajar itu dilakukan kepada malaikat, malaikat tidak boleh melakukan apa yang Adam lakukan. So apa yang menjadikan Adam itu sebagai khalifah ialah kerana kemampuan Adam untuk belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan lebih daripada sekadar cara malaikat belajar. Kerana kata malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tak ada ilmu kecuali semata-mata apa yang engkau ajarkan kepada kami. Jadi ada malaikat itu tidak berkeupayaan untuk melakukan proses mantik, induktif, didaktif, Logik. ya, untuk expand knowledge. Kerana itu yang diperlukan untuk memakmurkan bumi. Kalau kita tengok tahun 1993, saya kali pertama terbang ke Jordan masa belajar dulu, kapal terbang Mars tu, belakang, seat 25 ke belakang tu, boleh lagi orang merokok di belakang, zaman berkenaan kan. Tapi sekarang ni, penerbangan sebenarnya sudah jauh lebih selamat berbanding 20-30 tahun yang lalu, sebab manusia akan semak balik. Oh begini, ini boleh menyebabkan kemalangan, ini puncanya kapal terbang ni terhempas, jadi kita kena perbetulkan. Iaitu sesuatu yang hanya manusia mampu lakukan, Adam dan keturunan-keturunannya. Dan kerana kebolehan melakukan proses mantik tadi, reasoning process, itulah Al-Jurjani mentakrifkan manusia sebagai hayawanun natiq, hidupan yang reason, yang rational, the rational being, yang boleh merationalkan sesuatu. Dia boleh memecahkan satu maklumat kepada komponen-komponen untuk dikembangkan, deductively speaking ataupun induktif. Jadi di penghujungnya, kalau boleh kita rumuskan, apa yang menjadikan Adam itu seorang khalifah ialah kerana kebolehannya mengajar. Jadi macam kami ni, cikgu-cikgu ni kat sekolah, kena menginsafilah benda ni, bahawa sekolah kita memang tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi sekolah anak-anak malaikat kan. Dia memang anak-anak manusia. Jadi anak-anak manusia ni, kalau dia buat perangai, salah cakap ke, salah tingkah laku, jadi nakal ke apa ke, janganlah kita terkejut. Saya selalu gambarkan macam kalau kita memandu di highway kan, tiba-tiba kat hujung jumpa tol. Tol? Kenapa pula terkejut di hujung highway ada tol? Memang hujung highway ada tol kan. Kalau kita mengajar anak manusia, memang anak-anak manusia tu berisiko. Awal-awal lagi malaikat dah tanya dah, lakukan kerosakan, menumpahkan darah. Tapi yang meminimumkan kebarangkalian melakukan kerosakan dan menumpahkan darah ialah apabila mereka memenuhi potensi mereka yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat berikutnya, iaitu mereka itu perlu belajar. Dan belajarnya itu perlu sepanjang hayat, kerana sepanjang hayat ada keperluan yang mendatang dari semasa ke semasa menjadikannya. Walaupun mungkin tak ada dalil secantik tuntutlah ilmu dari buaya hingga ke liang lahat ataupun tuntutlah ilmu hingga ke China, tetapi asas agama kita sudah pun dibina di atas lifelong learning yang Dr. Haris tadi. Wallahualam. Dr. Haris bila Ustaz Hasrizal kupas Iqra saja pun, mungkin bukan kita tak perlu, tapi mungkin kita dah cukup dah tu. Dia punya pil tu kan dah fortified dah ya, dalam konteks mana Iqra tu bukan hanya apa yang kita tulis, apa yang kita baca, apa yang ya, dari sudut huruf dan aksara tu, tapi lebih kepada memberi makna, making meaning kan, dan
kemudian itulah satu kapasiti tadi bila Dr. sambungkan. Tadi Dr. rasa mungkin almarhumah Bonda Ustaz Hazrizal masa dia mengandung tu pun banyak baca kan, yang baca Quran dia baca, oleh sebab itu kalau Dr. ni kalau cakap dengan patient masa ni memang bukan hanya fizikal saja tapi kognitif. Kalau you nak anak-anak you pandai, you memang kena banyak membaca masa ni. Jadi janganlah pula malas baca ataupun tak nak berfikir. Maknanya ibu yang mengasah dia punya otak tu, dia akan ada impaknya pada anak-anak. Dr. nampak tu secara teruslah Jadi balik pula kepada penciptaan otak manusia tadi kan. So yang menariknya ada satu teori yang dinyatakan oleh Dr. Paul MacLean dia pada tahun 60-an sampai juga ke 70-an. Banyak biasalah bila dia seorang saintis keluarkan satu teori dia kena tembak lah kan tapi bila dia cakap tentang triune brain theory ni dia kata otak ni ada 3 bahagian itu So dan kalau dari sudut embryology dia bermula dengan sebenarnya otak kita ni bagi semua haiwan yang bertulang belakang dia mula macam tiup panjang macam tu. Macam tumbler ni, Dr. ada tumbler ni, macam tumbler ni. Kemudian dia ada 3 bahagian. Dia ada hindbrain, midbrain and forebrain. Jadi dan yang di belakang daripada hindbrain tu adalah yang menjadi saraf tunjang kita. So they are all within the same kan. Jadi masa dia start berkembang tu, otak manusia dia punya forebrain tu sangat cepat, lebih cepat daripada 2 bahagian brain yang lain tu. Dan kalau kita tengok haiwan seperti reptilia, dia yang berkembang hanya yang hindbrain tu. Yang dia punya mid dan juga forebrain tu dia tak develop sangat. Jadi rudimentary gitu tak berapa develop. Jadi sebab tu dia kalau nak tengok perangai otak primitif ni atau dipanggil reptilian brain tu yang mana dari sudut evolusinya sangat penting untuk survival manusia. Jadi dia ni otak yang memang kalau tengok pada kerangka fikir, inilah otak bahagian otak yang mempunyai kerangka fikir tertutup, jumud, terbelenggu atau fixed mindset. Tapi it's an important brain, jangan nak buang pula brain ni sebab kalau kita tengok reptilia semua dia sangat kompleks dah dia dah besar macam tu dia perlu yang 4F tu. Kadang orang tak 5 lah feed, fornicate, flight and fight tu. Yang autopilot tu tak payah dia ajar yang itu tu kan. Jadi dan dia sangat dia duduk di dalam zon selesa dan zon ketakutan. Sebab dia kena fikir begitu. Otak dia lama dah mati dah sebab dia kena tengok kalau misalnya yang lain daripada rupa dia atau lebih besar daripada dia dah ada lari. Dia mesti lari dulu kan. Tapi untuk manusia ni Allah jadikan yang forebrain tu. Nanti dah cakap pasal yang midbrain tu Yang forebrain tu jadi sangat cepat berkembang. Kalau ada artikel entah baca mungkin secara analogi dia. Kalau katalah sehari kat ni 100 sel, yang hindbrain dengan midbrain tu mungkin 2 atau 3 sel saja sehari. Dia dah 100. So sebab tu dia sangat berkembang. Dia tadi tu yang manusia yang mempunyai rational thinking atau selalu kita panggil otak manusia ni kita panggil higher function kan. Yang ini kalau dari sudut Dr. Paul MacLean dia nyatakan this is the neocortex. Terlalu membesar tu sampai yang kena nampak helmet kalau kita tengok spesimen otak dalam formalin tu itu semua tu neocortex. Itu bahagian yang forebrain. Mana manusia yang mempunyai paling banyak sekali dia punya forebrain neocortex ni, even bila dibandingkan dengan gajah tu dia memanglah besar otak dia sebab badan dia membesar, tetapi dia punya neocortex otak gajah masih 1/3 kurang daripada banyaknya neuron pada otak manusia. Ya Allah. Begitu sekali besarnya pasal Allah. So kat sini inilah otak yang tadi yang menjadikan kita bukan malaikat. Yang menjadikan kita di situ kita buat pilihan. Yang kat sini kalau belum taxonomy ni, the higher order thinking skill tu adalah start dengan analyzing kan. Dia analyze, kemudian dia evaluate, kemudian dia create.
Ya, jadi so otak itu banyak pula saya bercakap ni sebab tu tapi yang penting pasal kita bercakap tentang proses pembelajaran sepanjang hayat. Yang penting sebenarnya adalah otak yang kat tengah tu. Ya, so kalau kita tengok otak yang kat tengah tu, dia di situlah nanti the midbrain yang limbik ni, yang otak merasa ni, otak mamalia ni. So otak tu sebenarnya yang membolehkan kita belajar, Ustaz. Ya, jadi ini pada data ada jambatan yang akan menghubungkan kepada otak yang higher function tadi. Jadi sebab tu kalau mungkin daripada situ sendiri Dr. Har rasa sangat penting bahawa proses pembelajaran sangat berkait rapat dengan emosi seseorang tu. Jadi kalau dia rasa dan kita memang suka pada benda yang lebih menyeronokkan yang selesa untuk kita, dan kita akan lari sejauh boleh daripada perkara yang menyakitkan dan menyusahkan kita. Silakan Ustaz. Betul. Saya memang benda yang Dr. Har sebutkan tadi tu ialah benda yang saya sangat suka untuk teroka, dan ada sedikit rasa ghalat. Kenapalah tak terus duduk dalam kelas sains dulu supaya boleh faham sepenuhnya kan perbincangan. Ada beberapa faktor kenapa saya suka dengan topik itu. Satunya ialah kerana saya sendiri pada awal tahun ini akhirnya telah menerima secara rasmi diagnosis ADHD dewasa di Island ini, yang menjelaskan cabaran-cabaran yang saya hadapi sepanjang perjalanan menuntut ilmu. Sebab saya cuba nak dapatkan ijazah master degree ni 15 tahun, 4 kali saya cuba, dan kesemuanya berakhir ketika di bahagian menulis tesis. Orang tak faham, Asrizal ni tulis buku tahu berapa buah setahun, tapi tesis tak boleh nak tulis. Dan saya memang kebingungan kenapa saya mengalami masalah yang seteruk ini ketika hendak menulis tesis yang saya tidak alami ketika saya menulis benda-benda yang lain. Jadi 2016 dipendekkan cerita, saya diusulkan berkemungkinan mengalami ADHD, mempunyai ADHD dewasa, dan 2022 barulah disahkan. Dan untuk saya lebih memahami tentang diri saya sendiri, benda yang Dr. Har sebutkan tadi itu adalah sebahagian daripada yang saya terokai, kerana dalam pemahaman pada hari ini ADHD itu bukan seperti yang dimaksudkan oleh namanya attention deficit, tetapi dia lebih kepada defisit fungsi eksekutif, executive function deficit, yang berada di bahagian yang Dr. Har sebutkan tadi, di bahagian depan otak manusia ni. Dan memang luar biasa sekali sebab kalau kita tengok kepada apa yang dilakukan oleh bahagian hadapan prefrontal cortex manusia ni, fungsi-fungsi eksekutif, merancang, mengatur working memory kita, dan juga self emotional self regulation yang dilakukan oleh bahagian hadapan ini untuk mengawal emosi yang terjadi di bahagian limbic brain tadi tu. Dia mengingatkan saya kepada satu lagi kebesaran yang terkandung di dalam Al-Quran, kerana antara ayat Al-Quran yang saya dapati ilmuan-ilmuan terdahulu macam tidak begitu confident, kita teruk sikit bunyi dia, macam tak berapa confident ketika mengulasnya, adalah berkenaan dengan ayat di dalam surah Al-Alaq berkaitan dengan nasiyah, ya, dalam kisah Abu Jahal, bila mana Abu Jahal ini mendustakan Nabi, merancang melakukan perkara-perkara yang buruk ke atas baginda SAW, Allah Subhanahu Wa Taala menyandarkan kesalahan itu kepada ubun-ubun Abu Jahal. Di dalam ayat Al-Qurannya, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Perkataan nasiyah tu, nasiyatin kadhibatin khati'ah. Ubun-ubun yang berdusta dan bersalah. Jadi bila saya tengok tafsir-tafsir terdahulu, saya dapati seolah-olah macam ilmuan kita agak berteka-teki
untuk menjelaskan kenapa ubun-ubun yang dikatakan sebagai pendusta dan bersalah, dan percubaan yang dilakukan oleh ilmuwan kita ialah bila mana mereka mengatakan bahawa berkemungkinan perkataan nasiah itu adalah kiasan kerana dia berada di bahagian hadapan manusia. Tapi kalau dalam bahasa Arab, nasiah ini merujuk kepada bahagian pangkal rambut dekat bahagian sini kita lah kan. Saya punya pangkal rambut ni makin ke belakang sedikit demi sedikit dengan tambah umur ni. Jadi apa yang kita faham pula dalam dunia moden pada hari ini, seperti yang Dr. Har sebutkan tadi, yang membuat keputusan-keputusan, yang berfikir, yang merancang, yang memproses ilmu-ilmu maklumat yang kita dapat adalah bahagian hadapan ni, prefrontal cortex. Di sinilah pesalah itu melakukan orang kata segala agenda mereka itu, dan di situlah tempat di mana Allah menyatakan bahawa Abu Jahal itu kejahatannya terbit daripada ubun-ubun dia. Dan di dalam satu doa yang lain juga ketika Nabi SAW sedang bersedih, baginda membacakan salah satu daripada doa baginda yang dilaporkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan, nasiyati biyadik, sesungguhnya ubun-ubunku berada di dalam tanganmu. Jadi sebelum kita ada teknologi untuk scan dan untuk kita faham perkembangan otak manusia macam yang 3 otak yang Dr. Har sebutkan tadi tu, Al-Quran itu terawal dahulu memposisikan punca-punca perbuatan manusia itu terbit daripada bahagian hadapan otak ni tadi. Of course ada lagi banyak ayat lain seperti apakah yang dimaksudkan dengan qalb, fuad, sadr yang menjadi pertanyaan. So otak manusia ni jantung ke hati ke, siapa yang buat kerja sebenarnya? Apa beza bahasa Arab moden sekarang dengan bahasa Arab klasik di zaman Al-Quran itu diturunkan? Tapi sebagai seorang ADHD dewasa, saya difahamkan melalui sesi dengan psikiatris dan juga melalui pembacaan saya antaranya oleh Profesor Russell Barkley yang banyak menyelidik hal ini. Profesor Russell Barkley mengatakan bahawa frontal lobe manusia ni, bahagian hadapan otak manusia ni adalah bahagian yang paling akhir matang. Dia memakan masa yang sangat lama sehingga hampir mencecah 40 tahun barulah dia sepenuhnya matang. Dan individu-individu ADHD mengalami delay pada bahagian ini, maknanya ada bahagian tertentu yang tidak berterusan berkembang sehingga ada defisit tertentu yang menyebabkan beberapa fungsi eksekutif menjadi sukar kepada mereka, dan dia menjelaskan apa isu yang saya hadapilah seperti timeline, emotional dysregulation, dan saya jadi berkecamuk bila banyak sangat perkara yang saya fikirkan pada satu-satu masa. Tetapi bila prefrontal cortex itu frontal lobe itu memerlukan sehingga 40 tahun baru dia matang, kita nampak pula lah dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, yang ni saya tak ingat pula dalam ayat yang mana, Allah menyatakan bila seseorang itu mencecah usia 40 tahun, dia berdoa. Ya, dia berdoa. Al-Ahqaf ayat 15 tu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta untuk alayya. ibu bapanya. Dalam arti kata yang lain, seolah-olah macam sebelum mencecah umur 40 tahun, ada banyak blind spot. Kita mungkin tak faham apa yang ibu bapa kita alami, lakukan, dan mungkin kita komplain, kenapalah mak ayah aku macam ni, macam tu. Until kita sampai umur 40 tahun, barulah kita betul-betul matang. Dan kalaulah agenda kerasulan, sumber kekuatan utama adalah kekuatan fizikal, alangkah optimumnya kalau Nabi Muhammad SAW itu dilantik menjadi Rasul lebih muda, pada usia 25 tahun ke contoh ni kan, usia masuk ke alam pekerjaan. Tetapi kerana baginda memerlukan kepada kematangan, hikmah, kebijaksanaan untuk berfikir dan problem solving dan sebagainya, umur 40 baginda dilantik menjadi Rasul. Dan semua ini menunjukkan kepada kita betapa agama Islam bukan hanya soal betul salah pada fakta, tetapi
macam mana Allah ciptakan alam, otak manusia, cara manusia belajar, cara manusia berfikir, semuanya membentuk satu sistem lengkap yang menjelaskan kepada kita tentang kebesaran dan keindahan agama kita ni kan. Sains dan agama tu menjelaskan benda ni bersama-sama. Wallahualam. Bila kita lihat dalam konteks tu, Ustaz Azrizal, kita lihat bagaimana pentingnya kita mengetahui dari sudut proses cara pembelajaran itu sendiri. Dan macam sekarang ni Dr. Han nampak bahawa kita sebenarnya belajar tu sangat dekat dengan pembelajaran adalah satu proses yang sangat berkait rapat dengan emosi. Kita paling ingat cikgu kita dua je, seorang yang banyak memberikan kita sokongan, memberikan kita galakkan, dia tepuk belakang kita kan, syabas, saya bangga dengan awak, tu yang buat you rasa feel good tu. Tapi ada satu lagi yang kita sangat ingat yang mungkin pernah merotan kita ataupun pernah kata-kata dia sangat mengguris rasa kita kan. Tapi ada satu lagi golongan guru kita yang kita tak ingat pun nama dia. Kita tak ingat apa dia ajar kan. Dan seolah-olah bila dia masuk kelas dan dia keluar tu, dia tidak meninggalkan apa-apa bekas ke dalam emosi kita. Jadi sebab tu mungkin dalam konteks pembelajaran sepanjang hayat, kita juga kena tahu sebanyak mana bagaimana agaknya persediaan emosi tu untuk kita sesuaikan proses ini supaya ianya menjadi satu proses yang berterusan. Ada tadi kan mungkin Ustaz Azizan nyatakan juga, bila katalah hati tiba-tiba tak nak belajar, tiba-tiba datang rasa malas tu kan. Jadi mungkin juga kalau misalnya nak contact di mana datangnya malas tu selalu yang Dr. Han nak yang apakah sebenarnya dikatakan malas ni kan. Kita pula cikgu selalu kata ni budak malas, yang ni budak yang rajin kan. So dalam konteks malas itu adakah ada kaitannya dengan emosi? Wallahualam, Dr. Han just I'm thinking aloud ni sekiranya, dan sebagai seorang yang selalu melihat kepada kerangka fikir tertutup dan kerangka fikir yang bercambah ni, Dr. Han masih belum betul-betul buat decision malas tu letaknya di mana. Sebab malas itu sebenarnya adalah penghalang kepada proses pembelajaran sepanjang hayat. Sila Ustaz. Baik. Sangat-sangat menarik ya. Apa ni, kalau kita tengok bila Dr. Han sebutkan tentang emosi tadi kan, itu antara perkara yang paling ketara kita jumpa dalam pengalaman para sahabat belajar agama ataupun belajar sendirilah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang paling selalu saya gunakan untuk menampakkan hal ini ialah kisah yang berlaku, ceritanya dalam Sahih Al-Bukhari berkenaan dengan Malik bin Al-Huwairis dan sekumpulan anak muda yang mereka pergi belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas lebih kurang 20 malam mereka bersama dengan baginda, Rasulullah SAW mengesan yang mereka ni hilang fokus. Dan bila Rasulullah nampak mereka ni dah hilang fokus, Rasulullah memberhentikan pembelajaran itu dan bertanya. Dan kata Malik bin Al-Huwairis ketika dia menceritakan kisah ni, dia kata wa kana Nabi SAW rahiman rafiqa. Dan Rasulullah SAW ni adalah merupakan seorang yang amat pengasih dan rafiqa. Rafiqa ni seorang yang memudahkan urusan, mereka senang dengannya. Jadi maknanya sifat pengasih Nabi SAW itu dikesan oleh anak muridnya, dan anak murid dia describe cikgunya itu sebagai seorang yang pengasih dan memudahkan mereka untuk belajar dengannya. Jadi bila Rasulullah SAW dapati sahabat ni macam hilang fokus, mereka ni adalah anak-anak muda, Rasulullah tanya, peringatkan siapa? Dekat rumah, maksud dia macam itulah. Jadi oleh kerana Rasulullah ni seorang yang pengasih, penyayang, dan kita faham bahawa murid-murid ini mempercayai baginda, maka mereka menceritakan, fa'akhbarnahu, kami pun ceritalah kepada Nabi SAW tentang kerinduan kami kepada keluarga. Jadi saya sebagai seorang ustaz, bekas pelajar sekolah asrama kan, saya fikirlah kalau masa saya kat asrama dulu, kalau adalah budak-budak kat asrama yang menangis rindukan mak bapak, apa respon yang mereka akan dapat? Kan? Dan kita tengok apa yang berlaku kepada mereka ni bila mereka cerita kepada Nabi SAW yang mereka rindukan keluarga. Bila mereka cerita yang mereka rindukan keluarga sehingga mereka hilang fokus, Rasulullah SAW tidak menjawab, oh
baru 20 malam tinggalkan keluarga, dah rindu macam mana nak mempertahankan agama. Macam ni maksudnya macam tu kan, ayat-ayat yang mungkin kita terbayangkan mungkin cikgu-cikgu ataupun kita sendiri cakap kat budak-budak lah di asrama. Tapi Rasulullah SAW kata, oh kalau begitu baliklah ke rumah masing-masing. Rasulullah kata, kita berhentikan pembelajaran ni, there's no point untuk teruskan belajar ni, balik ke rumah masing-masing, tetapi bila sampai kat rumah nanti, solatlah kamu di rumah seperti mana yang kamu telah diajar, ajar keluarga solat. Siapa di kalangan kamu yang salah seorang daripada kamu bila masuk waktu laungkan azan, dan yang paling tua di kalangan kamu imamkan solat berkenaan. Jadi hadis ini kali pertama saya baca 20 tahun lebih masa belajar dekat Jordan dulu. Fokus saya hanya pada bahagian akhir hadis tu saja. Sebab hadis ini ialah dalil siapa lebih utama mengimamkan solat, iaitu yang paling tua, fiqahnya. Tetapi the silent pedagogy yang ada kat dalam tu. Pertama sekali, Rasulullah adalah seorang guru yang peka dengan perubahan emosi anak muridnya. Dan dia tidak skip benda tu. Bila dia nampak mereka dah tak boleh fokus, baginda memberhentikan pembelajaran ni tadi. Dan benda ni echoed by sahabat-sahabat lain, sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memberikan peringatan bahawa mengajarlah kamu selagi mana anak murid kamu memerhatikan kamu. Bila matanya beralih ke tempat lain, berhentikan pengajaran, kata Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas juga memberikan pesanan bahawa di antara dua pembelajaran, wujudkan waktu untuk murid-murid kamu ini beraktiviti bebas di antara dua pembelajaran. Ada banyak benda lain. Abdullah bin Mas'ud diminta untuk mengajar tiap-tiap hari sebab orang suka sangat nak belajar dengan dia. Tapi Ibnu Abdullah bin Mas'ud duduk dalam rumah, dia tak keluar. Orang kumpul dekat luar rumah dia, dia tak nak keluar. Dan akhirnya bila dipanggil, akhirnya dia keluar, dia kata, aku tidak mahu mengajar kamu setiap hari kerana aku belajar daripada Nabi SAW untuk tidak menyebabkan kebosanan kepada orang yang belajar. Bayangkan, Rasulullah pun ada strategi untuk make sure orang tak bosan belajar dengan dia. Dan Abdullah bin Mas'ud hanya mengajar pada hari Khamis. Dia tak nak mengajar banyak-banyak supaya orang tak jadi bosan dengan dia. Jadi balik kepada yang tadi tu, bila mana mereka kata mereka rindukan keluarga, mereka cerita kepada guru mereka, iaitu Nabi SAW, Rasulullah dengan segera mengubah setting mengajar tu, bukan berhenti belajar. Rasulullah tukar strategi. Okey, balik ke rumah, tapi you continue dekat rumah. Dan apa yang Rasulullah lakukan pula ialah, Rasulullah bukan kata yang suara sedap tu siapa ke? Kamu Usamah, kamu azan, katalah macam tu. Tak. Rasulullah kata salah seorang laungkan azan, kemudian Rasulullah mungkin baginda tahu siapa yang paling tua, tapi Rasulullah tidak highlight, kata okey, yang paling tua ni imam kamu Ahmad, yang paling tua kamu imamkan solat. Tidak. Rasulullah cuma beri panduan saja. Yang paling tua imamkan solat. Jadi Rasulullah empower anak-anak murid tu untuk make their own decision at home based on the guidance provided. Macam tu kan. Jadi hadis ini di dalamnya terangkum pelbagai strategi mengajar yang disebut pada hari ini sebagai 21st century education punya quality, value semua ni. Jadi itu dari segi emosi. Lepas tu balik pada soalan sebenar yang Prof tanya tadi tentang malas tadi kan ya. Itu adalah di antara benda yang banyak merosakkan self-efficacy saya lah sebagai seorang pelajar, kerana itu antara benda yang selalu dikecam ke atas saya bila saya tak boleh siapkan penulisan yang highly structured. Boleh masuk. Pensyarah kata apa ni? Pensyarah katakan awak, saya ingat lagi masa kat Jordan lecturer kata, anta muhmil, kamu ni cuai, malas nak buat kerja. Tapi saya rasa saya tidak malas. Saya sentiasa cuba untuk buat, tetapi saya tersangkut dalam banyak perkara yang saya tidak faham, sehinggalah pada tahun 2016 apabila saya dah highly overwhelmed, tapi pada ketika itu ironinya pula saya sedang belajar tentang subjek yang saya sedang belajar di Finland tu ialah self-regulated learning. Saya sedang belajar bagaimana self-regulation otak manusia dengan
emosi yang disebutkan tadi membantu seseorang itu untuk mengenal pasti cara belajar yang lebih berkesan untuk dia. Jadi saya mula terdedah kepada otak manusia ini yang dia buat. Ada kalau dia nak future oriented activity, katalah ada projek yang memakan masa 4 bulan, bahagian hadapan otak manusia ni, salah satu fungsi eksekutifnya, dia mesti mampu untuk maintain memori kerja tu untuk dia ingat bahawa dia kena siapkan begini, something yang saya bermasalah kerana saya easily distracted. Tiba-tiba terjebak ke sini, terjebak ke sini. Dan ketika itulah saya tengah pening kepala sebab isteri saya, Dr. Muna pula kena kerja di Ireland. So tinggal saya berseorangan jadi single father menjaga 4 orang anak di Finland sambil saya Ya. belajar. Masa itulah kawan saya seorang psikiatris memberitahu kepada saya berkemungkinan saya rasa Ustaz ni mungkin ada ADHD. Cuba buat assessment. Dan bila saya mengkaji benda tu dan dipendekkan cerita, apabila saya telah menerima diagnosis itu melegakan sedikit kerana dia menyelamatkan saya daripada sisi moral diri, kerana saya rasa selama ini saya adalah seorang yang pemalas. Sebab tu cakap je pandai tapi mengaji sentiasa tak habis. Walaupun saya rasa saya tak ada satu hari pun yang saya tidak melakukan sesuatu, membaca. Ya. Cuma ada few things yang saya tak boleh buat. Dan kerana pemahaman saya tentang ADHD dan apakah impairment yang dialami, saya kongsikan benda ni dengan guru-guru di sekolah kami, bahawa bila anak-anak murid tak boleh buat kerja, jangan terus kecam dengan perkataan malas itu tadi, tetapi kenal pasti punca dia daripada mana. Punca paling besar dari sudut sistem pendidikan, motivasi yang menjadi enjin untuk orang buat kerja, dia datang sumber besarnya adalah personal goal. Maknanya kalau pelajar itu ada matlamat dia sendiri, bukan matlamat yang dinding sekolah cakap ke, yang kementerian bagi tahu, tapi yang dia sendiri. Maksudnya saya nak macam ni dan kalau saya pergi sekolah ni akan tolong saya untuk mencapai cita-cita saya. Kalau dia ada benda tu, itu adalah sumber paling besar untuk intrinsic motivation. Sebab motivasi ekstrinsik, ganjaran ataupun hukuman ke, dia hanya berkesan untuk kanak-kanak sekolah rendah. Data-data menunjukkan semakin dewasa pelajar itu masuk usia sekolah menengah, motivasi ekstrinsik tidak berkesan lagi untuk menjadikan dia itu nak belajar. Jadi kritikan saya kepada sistem pendidikan kita masa duduk dalam jawatankuasa 2018 dahulu ialah sistem pendidikan kita kurikulumnya highly deskriptif sehingga menyebabkan bila pelajar datang sekolah, tugas mereka adalah untuk belajar benda yang disediakan untuk mereka sahaja. Apa yang mereka fikir, apa yang mereka rasa, apa pendapat yang mereka nak bawa, cikgu-cikgu tak ada masa nak mengambil benda-benda ni tadi. Dan ketika saya di Finland, saya nampak model yang berlainan, yang mana pelajar-pelajar ada ownership terhadap pembelajaran mereka. Kalau mereka kata saya nak jadi YouTuber, katalah macam tu kan, sebab kalau saya ada degree, saya tak semestinya ada kerja, tapi kalau saya jadi YouTuber, saya kaya. Kalau cikgu-cikgu dalam setengah-setengah keadaan, mungkin akan pelekeh, kamu ni begini. Tapi di sebuah sistem yang memberi ruang kepada ownership, pelajar itu akan dicabar. Kalau kamu nak jadi YouTuber, then what is the plan? Apa kamu punya backup plan yang ada? Macam mana benda tu nak sustain? YouTube punya sustainability macam mana? Berapa orang sebenarnya yang jadi jutawan kalau jadi YouTuber? Jadi cikgu-cikgu akan ambil kira idea-idea budak-budak yang tadi. Jadi tidaklah bila budak nak jadi YouTuber, respon yang diberikan kepada mereka ialah mempelekehkan mereka, tetapi sabar untuk membuktikannya. Itu artinya malas tetap boleh datang daripada mazmumah manusia, daripada bisikan syaitan, dan sebab itu Nabi SAW juga sering membacakan doa, ya, memohon perlindungan daripada sifat malas kan, yang kita baca dalam wazifah kubra, sughra, al-maksurat pagi-pagi itu. Ia ada elemen moral, tetapi untuk mencegah daripada kemalasan itu lebih besar daripada sekadar isu moral, pendidikan mesti ada strategi dia. Antaranya ialah
intrinsic motivation, personal goal tadi, dan kalau dia ada membabitkan future oriented needs yang memerlukan kepada plan dan sebagainya, setengah-setengah pelajar mungkin ada impairment yang perlu diambil kira. Right. Boleh saya pendekkan situ, masa saya dekat Finden, seorang je lecturer yang acknowledge masalah ADHD saya. So apa yang dia buat ialah personally pelajar-pelajar lain update dengan dia sebulan sekali. Tetapi dengan saya, dia update seminggu sekali. Saya tak akan update dengan dia sebab saya takut kerana klien tak respon, saya tak ada benda nak reply. Saya mula datang takut nak jumpa dengan supervisor ni. Dia contact saya. Dia kata, Hasriza, I haven't heard from you for the past 2 weeks. Jadi saya kata saya tak ada benda yang saya nak laporkan and I feel embarrassed. Dia kata, I don't believe you tak ada langsung. Kenapa? Apa yang tak lalu? Saya beritahulah, klien tak respon, gini, so tak dapat achieve. Dia kata, well, itu adalah laporan yang relevan untuk dilaporkan. Jadi apa yang dia buat ialah dia buat benda kecil je. Dia contact saya seminggu sekali instead of sebulan sekali. Dan itu menyebabkan semua subjek yang saya ambil dengan dia, saya 4 flat. Tapi subjek lain, tunggal langgang lah. Kerana bila dia faham seorang ADHD ada impairment dari segi fungsi eksekutif, time blindness dan sebagainya, co-regulation, maksudnya kita regulate dengan bantuan orang lain dan kita externalize bahagian yang otak kita tak berapa pandai nak buat ni keluar, dibantu, kita still boleh mencapainya. Dan akhirnya biarlah malas itu benar-benar terjadi hanya di kalangan orang yang memilih untuk malas dan bukan mangsa kepada cabaran-cabaran yang bukan daripada dirinya, kan. Wallahualam. Allah, rasa macam sejam ni memang tak cukup. Kita dah bercakap 52 minit juga sebenarnya. Tapi kalau kita bolehlah mula kalau katakan berterbang tu dah nak start landing tu. Tapi saya rasa apa perbincangan kita hari ni membuka banyak sangat ruang untuk kita berbincang lagi. Kirakan macam dia boleh bercambah-cambah lagi ni Ustaz. Dan saya rasa we should have that discussion and platform ya untuk the open conversation. Saya rasa dalam konten Ustaz yang terakhir tu banyak benda yang saya dapat dekat situ. Satu adalah bagaimana sebenarnya apabila guru ni tidak mengenal anak murid dia, maka kita sebenarnya mungkin menzalimi anak murid kita sebab dia sebenarnya perlu dibantu secara, oleh sebab tu saya rasakan dalam konteks pendekatan pembelajaran dalam abad ke-21 ini yang lebih kepada berpaksikan pelajar itu, learner centeredness itu sebenarnya sangat penting dan itu sangat Islamik sebenarnya. Bagaimana Rasulullah SAW sendiri pun kalau ditanya apakah amal yang paling baik, Rasulullah tengok dulu orang yang di depan tu kan sebelum diberi jawapan. So there's no one size fit all kan. Dan pada pandangan Dr. Had, itulah sebenarnya kebesaran Allah ni. Kita tidak ada seorang pun yang dicipta sama dengan yang seorang lagi dalam semua konteks. Jadi apabila kita mengadakan satu sistem pendidikan yang hanya ibarat factory lalu dekat conveyor belt tu dengan harapan yang kat luar yang, so we are actually, kita memang itulah yang selalu dikomen kan, sistem pendidikan kita masih lagi untuk memenuhi industrial revolution dulu bukan lagi untuk abad sekarang dan kita sebahagian daripada sistem tu jugalah sebenarnya Ustaz. So kita kena ni, saya rasa tentang topik malas ataupun emosi peranan emosi dalam pembelajaran ni masih perlu kita perhalusi lagi. In fact yang nasiah tu saya banyak juga membaca kan. Sebagai doktor kan saya kalau kami doktor ONG ni kita gunakan ubun-ubun janin yang belum fuse tu untuk tahu janin ni nanti dia akan lahir muka ke bawah ke seperti biasa atau muka ke atas so kita boleh, tapi di bawah itu sebenarnya adalah otak apa kita punya neocortex sebenarnya di situ dan di situlah juga kalau kita katakan mungkin roh juga mungkin di situ kan, yang tu semua perkara gaib, tapi terlalu banyak yang masih kita nak ni. Cumanya bila kita katakan emosi tadi Ustaz sebutkan bila katalah you cannot meet expectation, you cannot meet deadline, Ustaz sebenarnya terpaksa berhadapan dengan satu lagi emosi yang sangat intens, iaitu shame. Malu ni dan mungkin after a while you start to believe
what people said and diagnose about you, that you are, somebody who always start something but never ends it. Ya. So Dr. Har dan shame tu, Dr. tengah baca satu lagi buku. I'm sure you have read this book pula. Brené Brown ni dia tentang daring greatly. Dan Brené Brown adalah researcher on shame and vulnerability. Dan dia kata shame ni kalau kita tak cakap pasal dia, itu yang paling dia suka. Sebab dia akan terus mencengkam hidup kita. But apabila macam ni kan, bila Ustaz sendiri boleh cerita tentang your journey dan pada pandangan Dr. Har, tajuk kita hari ni sangat memberikan ruang untuk itu. So I'm sure Ustaz Hasrizal dah tahu diagnosis kan, kalau macam orang sakit dah tahu diagnosis, so now we know what to do daripada yang dulu kita tak tahu macam mana nak buat. Dan kebosanan tadi tu, bagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Malik tadi tu, bosan sebenarnya adalah emosi pertama yang akan spiral down, boredom. So apa saja bila kita bosan juga, itu titik permulaan untuk burnout. Burnout kan apabila kita rasa kita punya stressor tu will never end, then you start to burn out. Jadi daripada emosi you become pessimistic, and then you start to feel very frustrated because you don't meet expectation. Lepas tu dia start ada overwhelm. Saya rasa throughout the discussion tadi berapa kali Ustaz Hasrizal sebut tentang overwhelm. Overwhelmment ni sebenarnya is the saya pernah terbaca satu artikel ni Ustaz, dia kata bila you rasa overwhelmed, is an alarm and a warning sign, a red flag that you are going down. Jadi kalau saya ni Ustaz Hasrizal, bila saya overwhelmed, macam mana saya overwhelmed, bila saya nak buat benda ni saya teringat yang tu. Saya buat yang tu, saya teringat yang satu lagi. So I know I'm overwhelmed. My first step is actually to list down all my emotion. And when I'm overwhelmed, emotion saya mesti lebih daripada 10. Kalau tak tu saya mungkin ada 5 saja which I can handle. Tapi saya tahu keupayaan saya bila more than 10 emotion bercampur lah kat situ, ada yang negatif, ada yang positif. This is time for me to see my therapist. So I need 2 hours of my time with my therapist. Dan terapi saya dia tak buat apa pun, dia just tengok list tu, dia tu banyak tu emotion, dia kata kan, cuba bagi cluster sikit, dia kata. So cluster tu adalah selalu kita akan tengok mana emosi yang trigger dia, dia triggered by the same trigger. So saya selalunya kalau dah macam 12-15 emotion tu selalunya lebih daripada 2 triggers lah selalunya. Nanti bila saya clusterkan, dia kata okay, which one yang you rasa you dah boleh settle? I said this one, I think this one triggernya dah nak complete dah, okay. Antara 2 lagi yang tinggal ni, mana yang paling urgent untuk kena solve? Saya kata yang itu. So okay, this session 2 hours, let's talk about this emotion saja. And I think sangat membantu saya. But at the end of the day sebenarnya ni Ustaz Hasrizal, kita sendiri yang menyelesaikan masalah tu sebenarnya kan. It's more like cognitive behavioral therapy lah juga, CBT. So insyaAllah mudah-mudahan point dia, kalau misalnya Dr. Har boleh mungkin rangkumkan, dia adalah intrinsic motivation tadi tu yang menyebabkan kita akan belajar sepanjang hayat. Sebenarnya itulah, kalau kita daripada episod yang lalu pun Dr. Har katakan pembelajaran sepanjang hayat ini adalah apabila kita sendiri yang nak belajar, tujuannya adalah kita punya own personal fulfillment. Dan oleh sebab tu mungkin sampai ke usia mana pun masih lagi terus belajar. Baik Ustaz Hasrizal, mungkin dalam 1 minit atau 2 minit boleh dirangkumkan dapatan perbincangan kita hari ini, silakan. Terima kasih. Saya pun jadi orang kata follower aktif lah kepada perkongsian Dr. Har yang sebelum ni kan. Sebelum ni macam tak perasan dan tak mengikuti sangat kan. Banyak benda yang menjadi kekuatan jugalah bila Dr. Har sebutkan tentang shame tadi. Imposter syndrome ni adalah satu keadaan yang dialami oleh hampir kesemua ADHD dewasa yang menerima late diagnosis kan. Kegagalan demi kegagalan sepanjang hayat, dan mungkin di belakang minda saya itu satu daripada faktor saya membuat decision untuk meninggalkan tanah air, kerana saya rasa sukar untuk menyesuaikan diri dalam persekitaran. Orang kuat iman boleh duduk Malaysia, orang lemah iman kena migrate kan. Tapi itulah, saya setujulah yang Dr. Har sebutkan tadi. Sebenarnya banyak topik yang
nak kita bincangkan. Harapan saya ialah pembelajaran sepanjang hayat itu perlu lebih besar daripada pendidikan dan persekolahan, kerana sekolah ada akhir dia. Pendidikan formal itu mungkin ada akhirnya, tetapi pembelajaran adalah yang mengiringi ubudiah, kehambaan kita kepada Allah, kerana kita menghambakan diri kepada Allah itu dengan ilmu, conviction, keimanan, dan apa jua masalah yang timbul dalam hidup, kita nak selesaikan dia dengan panduan agama. Makin kita buat benda tu, makin bertambahlah sebab dalaman kenapa kita kena terus belajar. Dan balik pada ayat asal, mungkin teori evolusi mengusulkan bahawa pembelajaran itu adalah survival skill manusia, tetapi untuk kita sebagai orang-orang yang mengimani Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sebutkan di dalam Al-Quran bahawa Allah lah yang telah mengeluarkan kita daripada perut ibu kita, la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan kita tidak tahu apa-apa. Tetapi waja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Tapi Allah lah yang telah memberikan untuk kamu, menjadikan untuk kamu pendengaran, penglihatan dan akal fikiran supaya kamu bersyukur. Maknanya kebolehan untuk belajar melalui panca indera yang diberikan kepada kita itu tujuannya adalah untuk kita terus hidup sebagai hamba Allah yang bersyukur, dan saya rasa belajar sepanjang hayat adalah satu daripada cara kita menzahirkan kesyukuran kita atas kurniaan yang kita tak minta ni, tapi Allah bagi dan kita berhutang siap-siap, kan, macam kata Puan Aqib Al-Atas dalam buku dia. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak. Okey, jazakillah khair pada Ustaz Hasrizal. InsyaAllah kita akan bincangkan lagi mungkin pada masa dan ketika yang lain. Dah terfikirlah lah hati ni, rasa nak kena berkolaborasi dengan Ustaz Hasrizal, kita tulis buku. Sebabnya daripada buku tu yang kita boleh cambahkan lagi, dan insyaAllah Dr. Har mungkin meminta doa daripada semua rakan-rakan yang mendengar ya. Satu pula di SOCMED ni dia boleh kita letak, lepas tu nanti bila-bila dia orang boleh tengok lagi, dan kalau ada yang melihat ataupun mendengar perkongsian kita ini, tolong doakan ya kita semua, Dr. Har juga, Ustaz Hasrizal juga, dan diri kita semua sendirilah, supaya kita terus menjadi insan yang Allah berikan kefahaman, direzekikan kefahaman itu, supaya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doa Dr. Har untuk Ustaz Hasrizal, satu hari nanti insya-Allah ada DR kat depan tu Dr. Hasrizal ya. Memanglah tak penting benda tu, tetapi it's an achievement sebenarnya ya, dan mungkin hikmah dia bila Ustaz sendiri yang diuji ya. So kita sekarang bercakap dari pengalaman, bukan saja daripada teori ya. Jadi insya-Allah kita doakan bersama. Sekali lagi ya, jazakallah khairan Ustaz Hasrizal. Salam Dr. Har kepada keluarga ya di Island, yang mudah-mudahan kita terus berada dalam pemeliharaan Allah, dan insya-Allah kita jumpa lagi dalam slot yang seterusnya. Bulan depan tajuk yang baru pula insya-Allah. Kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat rahmah Tibika.